Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Jila dan rakan-rakan sekalian. Di video kali ini, saya dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan mengenai replika tadika yang telah kami pilih, iaitu tadika Fuji ataupun Fuji Kindergarten, yang merupakan sebuah tadika yang terletak di Tokyo, Jepun. Fuji Kindergarten ini telah direka dan dicipta oleh Tezuka Architects, di mana pengurusnya merupakan sepasang suami istri, yaitu Takaharu Tezuka dan Yui Tezuka. Sebab kami memilih tadika ini adalah kerana bentuknya yang menarik, yaitu berbentuk bujur ataupun menyerupai huruf O dengan bentuk yang agak bujur. Tadika ini dilengkapi dengan bumbung terbuka, pejabat, kelas, dan bilik sokongan untuk pembelajaran kanak-kanak. Yang menariknya lagi, bumbung terbuka yang direka khas di atas sekolah ini juga membawa konsep tanam untuk memberi suasana semula jadi kepada kanak-kanak. Menurut Takaharu, idea tadika bujur ini terinspirasi daripada kanak-kanak yang gemar berlari dalam bulatan. Selain itu juga, ia berkait dengan psikologi kanak-kanak di mana mereka perlu dibiarkan jatuh sekali-sekala dan berasa sakit kerana ini merupakan sebahagian daripada proses pengalaman dan pembelajaran dalam hidup kanak-kanak. Saya akan membentangkan objektif. Sebelum itu nama saya Resume Finding, nomor metrik DI 19060066. Objektif kajian kami adalah untuk mengetahui bagaimana reka bentuk prasekolah dari negara Jepun. Ia sangat berbeza dan unik berbanding reka bentuk dari negara kita di Malaysia. Selain itu, mengetahui tentang sejarah pendidikan dan pusat jagaan kanak-kanak di luar negara, khususnya negara Jepun, dan memperolehi maklumat tentang perkembangan guru dan penglibatan ibu bapa dan komuniti. Selain itu, kami memperluaskan pengetahuan mengenai pendidikan di luar negara, khususnya negara Jepun. Selamat sejahtera kepada semua rekan-rekan dan kepada Miss Jila. Saya Zifra Nisipal, nomor metrik DI 19060030. Oke, saya akan membentangkan tentang tujuan. Dalam tugasan ini, kami telah meneliti maklumat berkaitan dengan prasekolah dari negara luar, yaitu negara Jepun. Tujuan kami dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana reka bentuk prasekolah yang berada di negara maju seperti negara Jepun. Selain itu, kami juga ingin belajar tentang sejarah pendidikan negara luar untuk menambah pengetahuan kami terhadap pendidikan dari negara luar. Kami juga ingin mengetahui tentang pusat jagaan kanak-kanak yang berada di luar negara. Terima kasih. Nama saya Stephanie Anna Bennett, nomor metrik DI 19060050. Saya membentangkan tentang perbezaan perkembangan kurikulum antara Malaysia dengan Jepun. Setiap kurikulum pendidikan di dalam sebuah negara itu mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Perbezaan perkembangan kurikulum yang pertama ialah objektif utama prasekolah. Objektif utama prasekolah di Malaysia ialah menimbulkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. Manakala di Jepun, mereka menekankan perkembangan akhlak dan sosial selain membangunkan kemahiran kognitif bayi dari umur 3 tahun dan ke atas. Selain itu, di prasekolah Malaysia, mereka menekankan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, manakala di Jepun mereka menggunakan bahasa Jepun. Seterusnya adalah peringkat umur. Pembelajaran prasekolah di Jepun bermula seawal umur 3 hingga 6 tahun berbanding dengan Malaysia.
Kanak-kanak boleh menyertai pendidikan prasekolah bermula dari umur 4 hingga 6 tahun. Akhir sekali adalah pembagian tunjang. Berdasarkan KSPK secara jelas, telah menyatakan terdapat 6 tunjang utama, iaitu tunjang komunikasi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, tunjang fizikal dan estetika, sains dan teknologi, tunjang keterampilan sosial emosi, tunjang kerohanian, serta tunjang kemanusiaan. Berbeza pula dengan kurikulum standar prasekolah Jepun. Mereka menekankan pada kebiasaan hidup yang diperlukan dan bekerja secara bebas. Salam sejahtera kepada Miss Jila dan rakan-rakan sekalian. Saya Evangeline binti Matius DI 190600069 ingin membentangkan tentang perkembangan guru di Malaysia dan di Jepun. Di Malaysia, guru bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Di Jepun pula, guru di Jepun dihormati dan dihargai dengan pemberian segala kemudahan. Gaji pensyarah universiti dan sekolah menengah di Malaysia lebih tinggi berbanding guru sekolah rendah, manakala di Jepun guru sekolah rendah mendapat gaji yang tinggi berbanding dengan pensyarah universiti yang mula berkhidmat. Sistem di Malaysia diperbarui dari masa ke semasa seperti KLSR, KBSR, KSSR dan akan datang. Manakala di Jepun, mereka mengubah sistem pendidikan ala barat. Di Malaysia, semua guru sekolah rendah adalah berijazah dan sekiranya tiada, mereka digalakkan meneruskan pelajaran mereka. Di Jepun pula, guru lepasan DG41 untuk mengajar sekolah rendah. Di Malaysia, sekolah mempunyai 2 sesi dan ianya bergantung kepada bilangan murid sekolah tersebut. Di Jepun pula hanya mempunyai 1 sesi dan ini memang sesuai dengan iklim mereka di sana. Sekian dan terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan tentang perbandingan penglibatan ibu bapa dan komuniti antara Jepun dan Malaysia dalam pendidikan awal kanak-kanak. Di Malaysia, ibu bapa perlu menghadiri dalam mesyuarat PIBG. Di Jepun pula, ibu bapa tidak bekerja dan menjaga anak mereka sendiri. Seterusnya, di Malaysia, ibu bapa menjadi ahli aktif dalam PIBG dan di Jepun, ibu bapa tidak menghantar anak-anak ke sekolah. Di samping itu, di Malaysia, ibu bapa menjadi sukarelawan di sekolah, manakala di Jepun, ibu bapa dan orang awam boleh melihat aktiviti seharian kanak-kanak di sekolah semasa hari terbuka sekolah. Seterusnya, di Malaysia, ibu bapa membantu dalam bilik darjah. Manakala di Jepun, kanak-kanak tidak diajar membaca dan menulis di usia muda. Ibu bapa dan komuniti di Jepun perlu kreatif dan mengajar kanak-kanak tentang kehidupan. Dan akhir sekali, di Malaysia, ibu bapa membantu kerja rumah kanak-kanak. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera kepada Miss Jila. Saya Andani Natasha binti Jumaat. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Akhir sekali, pengisian kurikulum yang dijana haruslah benar-benar menginstitusikan generasi masa depan. Bukan sahaja untuk melahirkan golongan cendekiawan, tetapi juga warisan negara yang utuh, berwibawa, dan memiliki minda kelas pertama dalam mengharungi globalisasi dan kepesatan teknologi pada masa kini. Jangan sesekali kita lupa sektor pendidikan ini merupakan intipati penting dalam memupuk perpaduan nasional. Seterusnya ialah cadangan tentang pendidikan awal kanak-kanak yang efektif, yaitu penambahbaikan pendidikan awal kanak-kanak di negara kita. Kita haruslah menaik taraf perkhidmatan prasekolah yang sedia ada di negara kita. Seperti kita ubah, kita pertingkatkan dan perkenalkan dengan idea-idea baharu yang segar dan moden seiring dengan peralihan tahun yang semakin mencabar di hadapan dan kemajuan teknologi yang perlu diimplementasikan kepada kanak-kanak seawal usia lagi, kerana mereka inilah sebagai pelapis dan aset masa hadapan yang bakal membangunkan negara melalui kemahiran dan keupayaan teknologi yang sepatutnya telah didedahkan kepada mereka bermula dari usia kecil lagi. Seterusnya ialah keperluan-keperluan yang perlu ada di tadika.
ia terbagi kepada 5, yaitu yang pertama, keperluan persekitaran. Persekitaran tadika di negara telah sekian lama bersifat dalam bilik darjah ataupun indoor. Oleh itu, persekitaran tadika boleh diubah berdasarkan teori pendidikan Montessori di mana kanak-kanak belajar sambil dikelilingi oleh alam semula. Jadi sebagai contoh, tapak tadika didirikan di kawasan yang dikelilingi dengan alam sekitar yang dipenuhi dengan pokok-pokok dan bunga. Seterusnya, keperluan keselamatan. Keperluan keselamatan ini yaitu setiap pengusaha tadika ataupun taska serta guru wajib membuat kanak-kanak berasa selamat dari segi emosi, yaitu dengan cara memberi sentuhan seperti pelukan. Dari segi fisikal pula, peralatan-peralatan yang disediakan seperti meja dan kerusi perlulah sesuai dengan ketinggian kanak-kanak dan diperbuat daripada bahan yang ringan, dan pada bahagian meja mempunyai bucu yang tidak tajam agar kanak-kanak tidak mengalami sebarang kecederaan sekiranya mereka terlanggar atau jatuh menghempak badan mereka. Seterusnya, pembelajaran berpusatkan murid. Pembelajaran berpusatkan murid bermaksud kanak-kanak melibatkan diri secara efektif dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Yang keempat, keperluan ruang pembelajaran. Ruang-ruang kawasan kelas mempunyai fokus atau peluang-peluang tertentu untuk pembelajaran. Ruang dalam kelas sepatutnya dibagi kepada sudut pembelajaran tertentu bagi membolehkan kanak-kanak nampak lebih jelas tentang pilihan ruang bagi menjalankan aktiviti tertentu, seperti sudut keluarga untuk main peranan. Selain itu, ia juga membenarkan kanak-kanak memilih ruang kegemaran mereka semasa menjalankan aktiviti bebas. Yang terakhir, keperluan peralatan pembelajaran. Peralatan pembelajaran merupakan salah satu ciri utama dalam menentukan pembelajaran yang berkesan. Untuk kanak-kanak, tadika seharusnya melengkapkan barang keperluan yang mencukupi seperti set alat tulis, pensil warna dan kertas yang secukupnya untuk kanak-kanak. Oke, ini pula gambar pelan kami, dan seterusnya ini ialah tadika yang telah kami siapkan, yaitu Fuji Tadika.